Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan slide berkenaan dengan ACA ataupun Kabinet Aluminium Enterprise. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Aisyah binti Yaakob, Muhammad Asfahai Calvin Jami'an, saya sendiri Nurul Ain binti Zulkifli, Nur Zahira binti Rabani dan Siti Sadatu Asma binti Zulkafli. Okey, kita akan mula kepada latar belakang pengurus. Okey, pengurus bernama Sahrul bin Yaakob, berumur 47 tahun, asal daripada Mersing, Johor dan berjawatan pengurus besar dalam syarikat ini. Beliau merupakan bekas pelajar daripada Kolej Vokasional Sultan Ahmad Shah, Rompin Pahang dalam jurusan pembinaan. Beliau bermula membuat perniagaan ini daripada tempahan secara kecil-kecilan di belakang rumah dan berkembang bersama dengan bantuan adiknya iaitu Muhammad Syahir bin Yaakob. Okey, latar belakang syarikat. Syarikat ini ditubuhkan semenjak 2008 hingga kini dan bermula kabinet ini semenjak tahun 1997 selepas beliau belajar di vokasional. Idea ini bermula daripada keluarga sendiri yang merupakan seorang petukang dalam pembinaan. Dari vokasional lah beliau tercetusnya idea untuk membuat ukiran kayu pada sebuah pintu solid di Pulau Tioman kerana ikut family. Selepas itu dia membuat kabinet dengan tema kayu dan bertukar konsep kepada aluminium sepenuhnya supaya tidak berlaku masalah seperti reput. Kabinet ini dihasilkan terdiri daripada pelbagai jenis iaitu berbentuk 3G, 4G, 5G dan Euro yang ditukar daripada kabinet menggunakan kayu nyatu. Pendapatan dan keuntungan beranggaran lebih daripada RM50,000 serta jualan bagi tahunan syarikat ini. Baiklah, seterusnya saya Nur Zahira binti Rabani akan menerangkan tentang bilangan pekerja. Okey, menurut pemilik syarikat iaitu Encik Saharul, peranan pekerja penting dalam proses menyiapkan produk kabinet mengikut tempahan yang diinginkan oleh pelanggan. Dengan adanya tunjuk ajar oleh Encik Saharul dan Encik Muhammad Syahir, banyak membantu pekerja yang baharu. Setakat ini terdapat 5 orang pekerja iaitu tidak termasuk pekerja praktikal, dan dari segi sketching, Encik Syaharul sendiri yang akan melakar dan mencipta bentuk mengikut kehendak pelanggan. Manakala Encik Syahir iaitu sebagai orang kedua terpenting adalah bertugas sebagai untuk memastikan produk yang dibuat siap dan dapat dipasang di lokasi yang pelanggan ingini. Seterusnya saya akan serahkan kepada Nurul Ain. Baiklah, kita boleh menghubungi ACA ataupun Our Cabinet Aluminium Enterprise ni melalui 3 platform media sosial. Yang pertama Facebook seperti di gambar bawah. Kedua TikTok iaitu bernama ACA Our Cabinet Aluminium dan juga WhatsApp. Okey, seterusnya saya akan sambung berkenaan dengan isu perniagaan. Jadi seperti yang kita tahu, setiap perniagaan sudah tentu ada isu, jadi tidak terkecuali untuk Arul Aluminium Cabinet. Yang pertama ialah saingan yang sengit telah memaksa pemilik perniagaan iaitu Encik Saharul untuk melakukan sesuatu di luar kotak bagi menarik perhatian pelanggan untuk berurusan dengan kedai mereka. Isu yang kedua ialah harga bahan mentah yang makin meningkat. Yang ketiga, meningkatkan harga jualan. Sudah tentu mereka iaitu Encik Saharul bakal kehilangan pelanggan. Yang terakhir ialah pandemik COVID-19 yang telah melanda negara memberi kesan kepada perniagaan. Sebagai contoh, mereka akan kehilangan para pelanggan.
Okey, jadi penyelesaian isu yang berlaku tadi, yang pertama ialah Encik Saharul perlu berfikir ataupun perlu lebih proaktif dengan memikirkan cara untuk mempelbagaikan iklan ataupun menarik perhatian para pelanggan dia lah supaya mereka boleh berminat untuk menempah kabinet di syarikat Encik Saharul. Yang kedua ialah kualiti kerja juga perlulah sentiasa ditingkatkan, dan yang terakhir ialah mesra pelanggan. Okay, seterusnya saya akan menyambung dengan memberi pendengar tentang perancangan masa hadapan, iaitu menurut Encik Syahrul, beliau menanam cita-cita untuk membina showroom di dalam kedai miliknya yang kini sudah dimiliki sebanyak 2 buah kedai, iaitu yang berlokasi di Pasir Gudang, Johor. Dan beliau juga berkata bahawa jika ada rezeki dan kesempatan di masa akan datang, beliau juga ingin membina kilang besar dengan bilangan pekerja yang lebih ramai. Okey, baiklah, seterusnya kita akan lihat pada jenis-jenis serta bentuk perabot dapur, di mana pada skrin menunjukkan pada bahagian kanan, pada bahagian kiri atas, kita dapat lihat pada gambar rajah tersebut merupakan perabot dapur terbina dalam, manakala pada bahagian kanan merupakan perabot dapur modular, pada bahagian tengah merupakan perabot dapur gaya teknologi tinggi, pada bahagian bawah kiri merupakan perabot dapur dalam gaya moden, dan pada bahagian kanan merupakan perabot dapur kabinet. Dan seterusnya terdapat juga kelas perabot dapur, perabot dapur gaya minimalis, perabot dapur dalam gaya loteng, perabot dapur bergaya province, perabot dapur dalam gaya negara. Seterusnya kita akan lihat kepada proses pembuatan produk, di mana produk yang pertama kita dapat lihat merupakan perabot dapur. Cara proses pembuatan dia yang pertama adalah penyediaan alatan dan bahan seperti aluminium, komposit aluminium, P-Hollow dan ACP. ACP itu ialah aluminium composite paint. Yang kedua, pekerja acar membuat penandaan pada aluminium composite paint bagi memudahkan proses pemotongan dilakukan. Proses yang ketiga adalah proses pemotongan aluminium composite paint dan diholo mengikut penandaan yang telah dilakukan, dan pemotongan tersebut dilakukan dengan menggunakan meter saw. Proses yang keempat adalah proses menggabungkan diholo mengikut spesifikasi yang telah dibincangkan bersama pelanggan dengan menggunakan cordless, screwdriver dan ganden getah bagi memastikan diholo dipasang dengan ketat dan tidak longgar. Proses yang seterusnya, perabot dapur telah separuh siap dan hanya menunggu pelanggan untuk memilih mozaik ataupun aluminium composite paint bagi tujuan menjadikan perabot terlihat menarik. Proses seterusnya adalah selepas pelanggan membuat pilihan, pekerja acar akan menghantar perabot tersebut ke rumah pelanggan bagi tujuan mengukur jarak dan kesesuaian saiz perabot dapur yang dimiliki oleh pelanggan tersebut. Jika perabot dapur sesuai dengan jarak dan lebar rumah pelanggan, maka pekerja acar akan membuat lubang pada bahagian atas permukaan perabot dapur supaya dapat memudahkan mozaik ataupun aluminium composite paint diletakkan di atas permukaan tersebut. Gambaran perabot dapur yang telah siap sepenuhnya dan segala reka bentuk yang telah dibincangkan oleh pelanggan dan pengusaha peniaga acar telah berjaya disiapkan seperti pada gambar rajah sebelah kiri pada bahagian bawah. Di situ kita dapat lihat perabot dapur yang telah siap dihasilkan.
Okey, seterusnya adalah proses membuat rak pengering yang disediakan oleh syarikat acak. Okey, yang pertama kebanyakan proses pertama dan kedua dan ketiga adalah sama di mana proses yang pertama adalah penyediaan alatan dan bahan seperti komposit aluminium dan holo, aluminium, komposit pen dan besi. Yang kedua, proses ukur pada bahagian aluminium komposit pen yang hendak dipotong, tujuan tempat simpanan air setelah pinggan dicuci. Proses yang ketiga adalah proses pemotongan aluminium komposit pen dan diholo mengikut penandaan yang telah dilakukan dengan menggunakan meter saw. Proses yang keempat adalah menggabungkan dihulung mengikut spesifikasi yang telah dibincangkan bersama pelanggan dengan menggunakan cordless screwdriver dan ganding getah bagi memastikan diholo ketat dan tidak longgar. Setelah siap, pasang semua diholo, komposit pen dan aluminium komposit pen, masukkan jaringan besi pada bahagian tengah bagi tujuan pemegang pinggan supaya tidak jatuh. Dan yang terakhir adalah produk rak pengering pinggan telah siap dan boleh dihantar kepada pelanggan seperti gambar rajah pada sebelah kanan. Baik, jadi itu sahaja daripada kami semua. Sekian, terima kasih.